أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sidang netizen dan rahmat Allah sekalian. Pada kali ini Ustaz nak menyentuh berkenaan dengan kalam Syafi'i. Kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idza wajadtum fi kitabi hadza khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bis sunnah wa da'u qawli." Kalau kamu jumpa dalam kitabku ada pandanganku yang berlawan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan kata-kataku dan peganglah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalam yang masyhur juga, iaitu idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih hadis tersebut, ini adalah mazhabku. Tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian, ayat ini dibawa oleh ramai orang, netizen baik, para asatizah baik, tetapi membawa sekadar nas ataupun kalam Syafi'i ini tanpa melihat kepada makna atau maksud Syafi'i yang sebenar. Tuan-tuan, itu menunjukkan waraknya, kata para ulama, waraknya Imam Syafi'i ini. Kalau kamu jumpa yang tak kenalah, aku cakap ni tak betul dengan hadis Nabi, buang aku punya, ambil hadis Nabi. Itu waraknya Syafi'i, tuan-tuan. Bukan menunjukkan bahawa dia beri kebenaran. Asal jumpa hadis sahih pun, ya ni Syafi'i berpendapat begini. Kalau ini tak diterima lah ni pandangan Syafi'i, sebabnya ada berlawan dengan hadis sahih. Tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian, orang yang memahami pandangan Asy-Syafi'i sebegini, siapa tuan-tuan? Yang faham tentang kata-kata Asy-Syafi'i siapa? Tentulah orang yang dekat-dekat dengan dia, kawan-kawan dia panggil ashab, orang yang sentiasa mulazamah, berkeliling dengan dia, yang belajar dengan dia, ulama-ulama yang muntasib, yang mengikuti jalan yang dipandu oleh Asy-Syafi'i, barulah betul. Dan tuan-tuan, ulama telah mensyarahkan apa maksud kalam Asy-Syafi'i ini. Imam Ibn Katsir ada sebut, Imam Ibn Salah sebut dalam kitab Adabul Fatwa wal Mustafti, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu', Imam Subki fi Al-Qawl Al-Matlabi. Dan Ustaz nak baca satu, iaitu katanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, "Innama hadzal kalam fi man lahu rutbatul ijtihad fil mazhab." Pandangan ini, kata-kata Asy-Syafi'i ini adalah merujuk kepada orang yang bertaraf mujtahid di dalam mazhab, bukan orang biasa-biasa macam kita. Tak boleh, tuan-tuan. Ini hanya merujuk kepada orang yang bertaraf mujtahid. Orang sampai tahap itu baru boleh. Lalu Imam Syafi'i melanjutkan, Imam Nawawi melanjutkan perbincangan ini, wa syartuhu an yablugha ala dhannihi anna Syafi'i rahimahullahu ta'ala lam yaqif ala hadzal hadis aw lam ya'lamu bi sihhatihi. Syafi'i berkata begini, dengan syaratnya orang tersebut nak mengkomen pandangan Syafi'i, nak beri pendapat dia tu boleh, tetapi syaratnya dia merasakan Syafi'i tak tahu hadis ini, ataupun Syafi'i tidak mengatakan hadis ini sahih pada sisi pandangan dia. Syarat-syarat kaedah-kaedah usul telah diletakkan itu, Syafi'i telah tertinggal contohnya, barulah boleh. Macam mana dia nak tahu tu? Wa hadza innama yakunu ba'da mutala'ati kutub Syafi'i kulliha. Dengan syaratnya dia nak tahu bahawa Syafi'i tak tahu hadis ini, tertinggal ke apa semua, syaratnya dia telah mutala'ah, rujuk semua kitab Syafi'i dia kena baca. Itu dia, tuan-tuan, kena baca kitab Syafi'i semua sekali.
Ni dak jumpa kat sini satu, jumpa kat sini satu. Rupa salah Syafi'i berlawan dengan hadis Nabi. Amboi, masya-Allah tuan-tuan. Jangan begitu kita menyombong tak menentu gitu tuan-tuan. Kena baca semua kitab Syafi'i. Wa nahwiha min kutubi ashab al-akhidin anhu, ataupun murid-muridnya. Murid-murid yang menakalkan pandangan Syafi'i semua sekali itu, kena rujuk pada murid dulu. Baca kitab-kitab murid dia pula. Wa masyabaha, dan orang-orang yang sentiasa bersamanya, orang-orang yang sentiasa merawat, kena baca dulu. Barulah baca semua ini, kita pun kata, oh, rupanya memang Syafi'i tertinggal. Kalau begitu boleh terimalah. Kalau tak pernah baca tuan-tuan, sekali itu jumpa pandangan dalam internet aja, tak payahlah tuan-tuan. Bukan tahap kita nak berkata begitu. Nah, ini imam salah pula tu. Imam yang martabatnya cukup tinggi di kalangan ulama salaf. Jadi kita datang akhir-akhir ni senang. Oh, Syafi'i rupa itu. Syafi'i dah kata dah bahawa kalau pandangannya berlawan dengan apa Rasulullah kata, maka kita tolak Syafi'i, kita ambil yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya kita banyak lagi tak faham tuan-tuan. Kalam ini Ustaz tujukan kepada netizen terutamanya, bagi orang-orang yang kurang dapat belajar juga tapi tak berapa banyak, tak ada kelas yang secara khusus, yang hanya sempat dalam internet sahaja, yang ada jiwa kepada agama, maka dia kena pegang perkara ini. Bagi mereka yang belajar khusus, dalam kelasnya ada guru, ada syekhnya, itu dia kena bincang dalam kelas, dia ada ruang yang cukup luas. Tetapi bagi netizen, masyarakat awam, maka fahamkan ini betul-betul bahawa kita tidak ada kemampuan. Usahakan nak baca seluruh kitab Syafi'i. Barangkali 2-3 muka kitab Syafi'i pun kita tak baca. Yang diambil itu, ambillah daripada orang lain cakap. Orang lain cakap, kemudian orang yang kritik Syafi'i, itu sahaja kita ambil. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada pandangan-pandangan yang lemah, yang tidak berautoriti dan tidak merujuk kepada sumber-sumber yang sebenar. Yang pandangan Ustaz tadi, Ustaz sebut dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan beberapa ulama lain. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jilid 1 muka surat 60-64. Semoga Allah beri kebaikan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.